Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kafa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibayah dirahmati Allah SWT. Al-Fakir minta maaf kerana merasakan penyampaian saya belah awal malam tadi agak kurang menempati jiwa saya sendiri. Ibayah dirahmati Allah, kita belajar ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan itu merupakan ilmu yang sangat penting untuk seorang hamba kenal diri dia sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia. Dan untuk pengajian kita setiap Isnin malam, kita nak mengenal Tuhan kita ni Tuhan yang macam mana. Kenal Tuhan, kenallah diri. Kenal diri, baru kenallah Tuhan. Dua benda ini dia jalan secara serentak, dua-dua sekali, sama-sama. Jadi atas dasar itu, ibu ayah dirahmati Allah, kita kena usaha. Usaha untuk mengenal Tuhan dapat kita lakukan dengan panca indera kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan fikiran kita. Ini semua merupakan channel-channel untuk kita menuju kepada Tuhan. Dan dalam membincangkan isu Tuhan, dua tokoh yang menjadi rujukan kita. Dan saya akan ulangi apa yang saya cakap pada sebelum ini, tetapi dengan mudah-mudahan kefahaman dan minda yang lebih luas. Dan bagi saya, waktu yang paling luas sekali ialah waktu jam inilah, jam 3 pagi. Ini sangat meringankan akal untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang istimewa ini, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tokoh dalam belajar ilmu tauhid ini. Yang pertama ialah Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini merupakan keturunan kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Dan Abu Musa Al-Ash'ari ini, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan seorang tokoh Islam yang hebat pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat, sehingga menjadi pengiktirafan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat-sahabat Nabi, mereka mengiktiraf 4 orang hakim. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu seorang yang tegas, dan untuk menjadi hakim tak cukup tegas, tetapi perlu seorang yang bijaksana, dan beliaulah seorangnya, Umar. Lagi seorang namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita selalu dengar ana madinatul ilm wa Ali babuha. Pernah banyak orang kata apa, syair-syair, bukan hadis, yang membincangkan baginda itu merupakan kota ilmu. Wa Ali babuha, dan Sayyidina Ali itu pintunya. Bukan hadis, tetapi orang kata kata-kata orang dulu, kan. Ketiga, ibu ayah dirahmati Allah, ada sahabat Nabi satu lagi namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Beliau juga merupakan seorang hakim, seorang hakim, seorang yang mampu memberi hukuman yang jelas berkaitan dengan agama Allah SWT dan berkaitan dengan sesuatu orang. Dan yang keempat, inilah sahabatnya, namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, beliau asal daripada kota Yaman, asal daripada Yaman, dan masyhur di sisi orang Arab
Itu orang Yaman itu orang yang paling lembut sekali. Orang Arab ni keras. Orang Arab ni keras. Keras, tegas. Kalau kita biasa berurusan dengan mereka, begitulah keadaan mereka. Tetapi ada sekelompok jenis orang Arab yang mana mereka ini sangatlah lembut. Dan siapa mereka? Mereka ini merupakan orang-orang Yaman. Dan Abu Musa al-Ash'ari merupakan satu orang yang aslinya daripada kota Yaman. Aslinya daripada kota Yaman. Kemudian hijrah dan duduk bersama Nabi Muhammad SAW beberapa ketika dan menjadi seorang yang sangat-sangat penuh dengan bijaksana. Itulah siapa namanya? Namanya ialah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Jadi beliau ini, ibu ayah dan rahmati Allah, cucu-cucu beliau, sebab kita kena faham Abu Hasan al-Ash'ari, cucunya dia wujud adanya dia pada kurun yang ketiga atau sedikit selepas kurun yang ketiga. So after 100, 200, 300 years, barulah adanya Al-Imam Abu Musa al-Ash'ari, lahir pada 260 Hijriah. Lahir pada tahun 260 Hijriah. So masih lagi dalam kurun yang terbaik lagi, berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita kena faham di dalam agama kita ini, agama yang kita cinta ini, dia mempunyai banyak pecahan. Pecahan yang diiktiraf saja sudah ada 80 lebih. Pecahan yang tak diambil kira lah, itu ribuan, ibu ayah dirahmati Allah. Dan mereka ini mempunyai i'tiqad, pegangan yang beza-beza. Ada yang kata Tuhan itu betul-betul duduk dekat atas langit. Ada yang kata Tuhan itu Jabariyah, sifat dia paksa, paksa kita. Maknanya apa? Maknanya kita ni baik ke buruk ke, kita satu orang penderma, kita baiklah, kita suka bagi derma yang kita buat ni sebenarnya bukan kita pun, Allah semata. Kita tak ada kuasa nak buat apa-apa. Ada pula yang mengatakan kita ni, kalau kita ni perompak, tak kisahlah, kita ni bukan boleh buat apa-apa pun, dah memang ditakdirkan kita ni menjadi satu orang perompak. Maka itu, ibu ayah dirahmati Allah, itu kefahaman. Itu satu kefahaman. Itu bukan fikih. Itu bukan sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu merupakan kefahaman ataupun pegangan, kepercayaan. Jadi kepercayaan orang Islam itu beza-beza. Ada yang kata Quran itu makhluk, ada kata Nabi itu macam-macam. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, Abu Musa al-Ash'ari ini salah seorang tokoh yang memperbetulkan kefahaman umat Islam, pegangan umat Islam. So ibu ayah dirahmati Allah, tauhid itself, it doesn't come, dia tak datang daripada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari merupakan seorang tokoh yang meluruskan kefahaman umat Islam sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alright, so Abu Musa al-Ash'ari, beliau ini merupakan keturunan daripada Abu Hasan al-Ash'ari. So Abu Hasan al-Ash'ari, he is one of the descendant of Abu Musa al-Ash'ari. Jadi cucu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini bukan orang yang calang-calang. Beliau ini satu orang yang sangat-sangat alim, sangat-sangat bijak. Wafat ketika itu masih muda lagi, umur 64 tahun meninggal, lebih kurang usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menghabiskan riwayat hidup beliau berdakwah, mengajak manusia betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya namanya Abu Mansur al-Maturidi al-Ansari. Abu Mansur al-Maturidi al-Ansari. Beliau ini, ibu ayah dirahmati Allah, juga daripada keturunan yang mulia.
mak dia bagus, bapa dia bagus, dia ini cucu kepada orang yang bagus. Bagus dia macam mana punya bagus? Oh, Masya Allah, bagus betul. Siapa pernah pergi Turki? Saya pernah pergi Turki, Alhamdulillah. Dan sewaktu pergi ke Turki, kita ziarah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ini merupakan orang Madinah. Beliau merupakan asli orang Madinah. Beliau ini yang dirahmati Allah, ketika mana Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada kota Makkah pergi ke kota Madinah, naik untanya, naik kenderaan menuju ke kota Madinah. Bila mana orang di sekeliling siapa itu Rasulullah SAW, orang Madinah itu merebut-rebut untuk mendapatkan Rasul SAW, berhajat supaya Nabi masuk ke rumahnya, berhajat supaya Rasulullah SAW mampir, datang ke rumah, tinggal di rumah mereka. Ini keinginan mereka, ini kemahuan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Semuanya nak Rasulullah datang. Ibu ayah dirahmati Allah, mana mungkin Rasulullah mengecilkan hati orang? Mana mungkin Nabi itu nak kecilkan hati orang yang pelawa dia datang ke rumah? Tapi Nabi itu seorang, dan Nabi itu hijrah bukan daripada awal. Kita faham Rasulullah SAW seorang insan yang bergerak atas dasar wahyu, atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita ini insan yang bergerak atas kehendak Allah, atas kemahuan Allah. Bukan benda yang baik saja yang berlaku pada kita, bahkan ujian-ujian, musibah-musibah yang berlaku kepada kita, sama ada musibah itu ataupun ujian itu atas kesalahan diri kita sendiri ataupun pilihan Allah untuk memuliakan kita, kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah manusia yang suka berserah kepada Allah. Siapa ajar kita ini? Nabi Muhammad SAW. So, Nabi Muhammad SAW, sewaktu beliau baginda itu diminta untuk orang-orang Madinah. Orang Madinah minta, ya Rasulullah, mampir ke rumah kami, datang ke rumah kami, mari ke rumah kami. Nabi Muhammad SAW berkata, biarlah unta ini yang pilih. Kan? Nabi naik atas kenderaan, berada di atas unta. Nabi kata, biarlah unta ni yang pilih, unta ni yang pilih. Kerana unta ini sudah mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, so Rasulullah SAW lepaskan kenderaan. Kalau zaman sekarang kita bangga, kita bangga dengan kenderaan yang boleh gerak sendiri itu. Apa nama kenderaan tu? Yang boleh gerak sendiri, yang boleh jalan sendiri, kan? Elon Musk punya kereta tu apa nama dia? Singapura banyak, Malaysia baru nak ramai orang guna, kan? Baru-baru ni ada satu orang disaman oleh pihak polis, kan? Polis saman dia. Waktu itu dia naik kereta tu lah yang boleh jalan sendiri, kan? Dia kereta tu memang tengah jalan sendiri pun, kan? Tapi polis saman sebab dia pakai handphone, kan? Dia pakai handphone. Dia pakailah handphone sebab kereta tu ada orang bawa, ada robot yang bawa je, kan? Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, inilah dunia. Kita bangga sedangkan Nabi Muhammad sudah menaik dah kenderaan yang jalan sendiri tu, yang Rasulullah dah naik, kan? Sahabat-sahabat merebut, minta Rasulullah masuk ke rumah, beli mereka tinggal di rumah mereka sebab Nabi belum ada rumah. Nabi kan baru sampai Madinah. Nabi Muhammad SAW kata, biarkan. Orang pun pegang tali untanya Nabi nak minta ikut. Unta tak mau ikut, ibu ayah dirahmati Allah SWT. Nabi kata, biarkan dia. Khali, biarkan. Sebab apa? Sebab dia ni dah dapat arahan dah daripada Allah nak pergi ke mana. Ibu ayah dirahmati Allah. Rakyat Madinah, orang Madinah, itu hati mereka tu, ya Allah, mintalah bagilah Nabi masuk ke rumah kita, tinggal ke rumah kita, jadikanlah rumah kita rumah Nabi. Nabi biarkan.
Unta berjalan. Akhir sekali berhenti di rumahnya Abu Musa, bukan Abu Musa, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ibu ayah dirahmati Allah, Abu Ayyub Al-Ansari ini sangat gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari, ibu ayah dirahmati Allah, gembira, happy. Dia pun ambil greet the prophet, ahla wa sahla, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jemput masuk. Nabi pun masuk ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan akhir sekali Abu Ayyub Al-Ansari mendapat kemuliaan rumahnya dia diduduki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, indahnya akhlak sahabat, indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abu Musa Al-Ansari bukan calang-calang orang, hubungan dia dengan Allah hebat sehingga Allah memilih rumah beliau untuk didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal di situ beberapa bulan, ibu ayah dirahmati Allah. Jadi bila tinggal di rumah Nabi, rumahnya Ayyub Al-Ansari ini 2 tingkat, ibu ayah dirahmati Allah. Abu Ayyub berpandangan, dia kata kan bagus kalau Nabi Muhammad ini tinggal di rumah aku yang tingkat atas. Mungkin tingkat atas cantik, atas view lagi cantik kan. Jadi mintalah Rasulullah naik ke atas. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula berpandangan supaya Nabi jangan duduk di atas tapi duduk di bawah. Nabi jangan duduk atas tapi Nabi duduk bawah. Nabi katalah dengan Abu Ayyub Al-Ansari, engkau duduk atas, aku duduk bawah. Jadi ni Rasulullah ada dekat tingkat bawah, dia ada dekat tingkat atas. Dan kali ini ibu ayah dirahmati Allah, Abu Ayyub Al-Ansari berserta isteri, berserta anak-anak beliau itu tak mampu nak buat apa-apa, kerana kalau gerak banyak orang bawah dengar. Dan nak pijak, macam mana nak pijak? Kalau aku berdiri ni, kan aku pijak dekat atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri dengan suami ni, isteri dia pun boleh tahan juga mulut dia. Dia kata, apalah engkau ni Ayub, kenapa kau kasih Nabi duduk dekat bawah? Kan wahyu turun kan nanti kena kat kita, tak kena kat Nabi. Kena kat kita dulu. Tak patut kita ni duduk injak-injakkan kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak. This is akhlak. Yalah, ikut rasional dia, fikir ikut otak dia. Pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu, ya Rasulullah, kami rasa sangat-sangat kurang ajar duduk dekat tingkat atas sedangkan kau berada di bawah. Macam mana gini Rasulullah? Tolonglah ya Rasulullah, pindah ke atas. Kami tak selesa dengan kau berada di bawah. Atas lebih selesa, tingkat lebih selesa, angin lebih bagus. Kau duduk di bawah lah Rasulullah. Akhir sekali Nabi Muhammad menerangkan, bukan Nabi tak mau duduk di atas, tetapi orang Madinah baru saja mendapat Nabi dan ramai orang nak belajar. Kalau sekiranya aku duduk di tingkat atas, nanti setiap orang yang datang ke rumah engkau nanti semua akan lihat engkau berada di bawah, tengok engkau, baru naik atas jumpa aku. Kan susah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagus engkau duduk di atas saja, aku di bawah. Jadi kalau mereka nak datang bila-bila masa saja, pagi ke petang ke malam, kan aku sanggup layan mereka. Mereka boleh terus jumpa aku di bawah, tak perlu menyusahkan engkau di atas. Ni engkau dan keluarga engkau, anak-anak engkau. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dalam kita mempelajari ilmu tauhid, ibu ayah dirahmati Allah, we have to look at the prophet, we have to look at the companions, and we have to look at their generation, because their generation are the generation which has been justified and has been confirmed by the Prophet himself, saying that kurun yang terbaik kurun Nabi, selepas tu kurun setelah Nabi, setelah tu kurun setelah Nabi.
Kan? And after that, ibu ayah dirahmati Allah, berlakulah zaman fitnah, walaupun mereka itu daripada kalangan sahabat, daripada kalangan keturunan Nabi, daripada kalangan orang-orang yang ada kaitan dengan khairu kurun itu. Kurun yang pertama yang paling baik kurun Nabi, yang kedua terbaik kurun selepas kurun Nabi, sahabat. Lepas itu tabi'in, ibu ayah yang dirahmati Allah. After that, walaupun mereka ada hubungan dengan tiga golongan itu, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan sebab telah terpisah sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu bila terpisah lama, adalah orang yang menggantinya. Adalah orang yang ketiga, adalah orang yang keempat, yang mana kita yang asal cinta jadi tidak cinta. Kerana apa? Kerana tak ada orang lain. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat akhlak seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari. So Abu Ayyub Al-Ansari, ibu ayah dirahmati Allah, salah seorang sahabat Nabi yang mati umur panjang, menyaksikan banyak khalifah, dan akhir sekali ibu ayah dirahmati Allah mendapat amanah untuk mendapat ijazat, keizinan untuk perang, ibu ayah dirahmati Allah, dan menyebarkan bendera Islam sampai ke sekarang ini kita panggil Turki. Sampai ini kita panggil Turki. Beliau ibu ayah dirahmati Allah, anak beliau menjadi khalifah dalam peperangan, amir dalam peperangan. Beliau menjadi salah seorang ahli jamaahnya, dan beliau wafat dalam perjalanan ibu ayah dirahmati Allah dekat atas laut, dan dikebumikan di tempat yang sekarang kita panggil, dulu kita panggil Constantinople kan. Dekat situlah ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, ada masjid dia, sangat indah, tempat yang sangat tenang, tempat yang memang selayaknya meletakkan sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Siapa nama dia tadi? Nama dia ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Travel the world, go to Turkey, lihat sahabat-sahabat Nabi yang sangat berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dua tokoh tadi yang kita cakap, siapa dia? Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua-dua keturunan orang yang suci yang berada dalam keturunan yang dalam kurun yang terbaik, masih berada di dalam kurun yang terbaik. Jadi mereka ini siapa? Mereka ini ulama tauhid, dua orang tadi ulama tauhid, cucunya para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka ini kita panggil penyusun sifat 20. Yang menyusun sifat 20 ada dua orang, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah lahir mereka, dan mereka inilah ibu ayah dirahmati Allah yang memperjuangkan sifat 20. Jadi sifat 20 ini ibu ayah dirahmati Allah, berapa usia sifat 20? Tauhid ni ada banyak kan. Kita sebelum ni kita dah cakap nama-nama tauhid. Al-Aqidah, Fiqhul Akbar, we have talk about it. Dan tauhid ini ada banyak pecah-pecahan. Jadi pecahan pada tauhid sifat 20 ini usia dia berapa? Bukan setahun 2 tahun ibu ayah dirahmati Allah. Jadi 324 Hijriah sampai ke sekarang lebih kurang 1440 Hijriah. Lebih kurang ibu ayah dirahmati Allah sudah 1116 tahun. So we have to understand, kadang-kadang kita ni tak terdedah dengan penyusunan sehingga kita tak nampak bahawa lama dah akar kita ni, dah lama dah. Usia sifat 20, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith, dan seterusnya, itu sudah lebih tak kurang 1116 tahun ibu ayah dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, berbanggalah kita dapat belajar ilmu sifat 20 ini ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita belajar ilmu tauhid kita dah bincangkan, dan rasanya kita tak perlulah kita nak masuk
in-depth, berkaitan dengan apa yang kita dah bincangkan sebelum ni, lebih kurang je. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi setiap orang mukallaf yang kita sebutkan semalam, orang yang mukallaf itu kita dapat sabitkan seorang itu sebagai satu orang yang mukallaf, itu apabila dia ada 4 syarat. 4 syarat ini sangat penting. Kita ada anak, kita ada cucu, baru umur 13 tahun, baru umur 12 tahun, apa yang dia tahu? Jangan. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada usia kecil sampai usia 12 tahun, ibu ayah dirahmati Allah, 1 sampai 6 tahun, itu usia untuk kita sayang dia, belai dia, kan, kasih dia, cium dia. Waktu tu dia memang perlu kepada kasih sayang, perhatian sebagai satu orang bayi lah, satu orang baby. Kita kena jaga dia macam raja, kan? Jaga macam raja menjaga, kan? Daulat tuanku, hormat, sayang, cium banyak, cium tangan, cium kaki, kan? Anak kita boleh buat macam tu. Baby kecil 1 sampai 6 tahun gitu. Umur 7 tahun sampai umur 12 tahun sebelum balik, itu usia untuk kita mendidik dia. Dan waktu itulah kita nak instill everything that we need to instill, kan? Adab dia, akhlak dia, general knowledge dia at that age. And then finally, ibu ayah dirahmati Allah, umur 13 tahun ke atas ni umur baligh. Ini umur kita jadi kawan dengan mereka. Mereka lah kawan kita. Mereka perlukan tempat bicara dan kita juga perlukan tempat untuk berbual. Kesibukan kita jangan jadikan alasan untuk kita tak layan anak-anak kita yang umur macam itu. Sebab kalau kita tak ambil kesempatan untuk jaga mereka, untuk ajar mereka, maka ibu ayah dirahmati Allah, nanti pada usia mereka yang seterusnya, mereka juga begitu. Ibu ayah dirahmati Allah, Islam mengambil berat 4 perkara untuk menjadi satu orang mukallaf. Untuk menjadi satu orang mukallaf, tengok kepada 4 perkara ini. Sebab itu ibu ayah dirahmati Allah, berlaku satu peperangan, ibu ayah dirahmati Allah, saya tak ingat peperangan apa, kan? Umat Islam menang. Kita kena faham perang. Bila kata perang, makna ada casualties, kan? Ada casualties, ada hidup, ada mati, kan? Jadi ibu ayah dirahmati Allah, jangan kita tertanam dalam fikiran, Islam ni teruk, bunuh orang bukan Islam. No, itu perang. Konsep perang banyak, ada beberapa peperangan yang orang kafir menang, Islam kalah. Apa yang dibuat pada orang Islam, sama juga. Tapi waktu Islam menang, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan berada di tangan orang Islam. Apa berlaku? Umat Islam, ibu ayah dirahmati Allah, nak hukum, jatuhkan hukuman. Yang mana nak masukkan penjara, yang mana kita nak bunuh, sebab mereka ni musuh Islam, kan? Macam mana nak beza-bezakan? Nah, jadi nak bezakan, ibu ayah dirahmati Allah, bezakan dengan usia baligh. Baligh. Nak baligh macam mana? Mana nak tahu? Yang tua-tua pun mengaku belum baligh sebab tak nak kena hukuman. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, adalah 4 orang hakim yang kita cakap tadi. Mereka pun bermesyuarat, mereka pun fikir, mereka kata kita lihat daripada tumbuhnya bulu ari-ari, kan? Bila tumbuhnya bulu ari-ari, tanda dia sudah baligh. Kalau nak cek satu-satu, macam mana nak tahu dia dah baligh ke belum? Dah khurujul mani ke belum? Dah keluar air mani ke, dah keluar darah haid? Macam mana nak cek? Maka cukup dengan kita melihat ada ke tidak bulu ari-ari untuk memastikan bahawa orang itu sudah baligh ke belum baligh. Jadi dia letak beberapa pegawai untuk memastikan siapa yang dah baligh, siapa yang belum baligh. Yang dah baligh dikenakan hukuman, yang belum baligh tak dikenakan apa-apa hukuman. Ibu ayah dirahmati Allah, biarlah dia jadi kanak-kanak biasa. Ini akhlak kita. Ibu ayah dirahmati Allah, baligh, berakal, sampai seruan Islam. Ibu ayah dirahmati Allah, satu orang itu dia diberi taklif bila ada seruan Islam. Ada agama dah sampai kepada dia, baru dia taklif. Kalau agama tak sampai pada dia, macam mana dia nak taklif? Jadi ibu ayah dirahmati Allah, kita gunalah manfaat. Ada internet, ada komputer, ada kemahiran,
Saya ni tak pandai, ibu yang dirahmati Allah, tak mahir kan. Kadang-kadang nak cas handphone pun kadang-kadang lupa kan. Ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan apa yang ada, ini video recording yang ada, kita share lah kepada keluarga kenalan kita, lebih-lebih lagi kepada mereka yang belum disentuh lagi. Yang dah sentuh, dah sentuh lah. Yang belum sentuh tu kita touch. Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, selamat daripada buta dan selamat daripada pekak. Orang kalau buta, kalau pekak, dia tak dengar, walaupun ada orang yang sampaikan agama sekalipun, hakikat belum sampai lagi agama kepada dia. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat ilmu, 20 sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, sampai habis tu kan. Itu merupakan ilmu sifat 20. Ibu ayah sebentar, give me 1 minute. 1 minute. Mari. Bismillah. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat 20 ibu ayah dirahmati Allah, sebabkan nama Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat yang wajib. Para rasul alaihi salatu wasalam juga ada 20 sifat yang wajib. Ada 20 sifat yang Allah ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Rasul ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama 20 tadi, maka dinamakanlah akidah kita ini kepada akidah 20 sifat. Dan jadi akidah 20 sifat ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar 20 sifat saja, dia ada banyak pecahan, tetapi kita namakanlah dengan 20 sifat. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang jaga 40 hadis daripada hadisnya Nabi SAW untuk kepentingan masyarakat Islam, beliau akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Taala, akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan sebagainya. Tapi dalam kitab-kitab hadis Imam Nawawi, hadis yang lain-lain yang buat kitab hadis 40, dalam hadis 40 ada 42 hadis. Tapi kenapa dia kata 40 hadis? Nak senangkan ibu ayah dirahmati Allah, nak senangkan, nak sedapkan nama tajuk. Begitu juga sifat 20, bukan 20 ada banyak kan, ada yang panggil 40 lebih sifat. Apa-apa pun ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa pun kan, ia semata nama sahaja. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah Allah? Okay. Hari ni kita nak cuba masuk siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf kita pegang budak kecil ni sebab sekarang ni dah pukul 3 lebih masuk pukul 4 kan. Allah sayang kan. 3 lebih nak masuk pukul 4 budak ni asyik melalak, mak dia nak rehat. Jadi kita pegang kan. Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah namanya adalah Allah. Nama Tuhan, ilah, tempat bergantung, tempat kita meminta, tempat kita merayu, tempat kita nak minta segala-galanya. Siapa dia? Nama dia Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah nama bagi zat yang pada dia ada semua sifat kamalan. Ada semua sifat kamalan. Kamalan ibu ayah dirahmati Allah bermaksud kesempurnaan. Allah SWT adalah zat yang bersifat dengan semua sifat kamalan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin boleh ada
mana-mana sifat an-naqaish. Dua perkataan yang mungkin tidak biasa kepada kita. Satu kita panggil kamalat, satu kita panggil al-naqaish. Kamalat, kamal, bermaksud sifat kesempurnaan. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Wujud ada, baqa kekal, qidam sedia ada, mukhalafatuhu lil hawadith tak sama dengan mana-mana makhluk. Itu semua kita panggil sifat kamalat. Lawan bagi wujud Adam. Adam makna tak ada. Tak ada itu kita panggil sifat kekurangan ataupun naqaish. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua sifat kamalat disebut ibu ayah dirahmati Allah. Sifat kamalat kita sebut dia dengan dalil yang ijmal. Apa ijmal? Ini semalam saya cakap, tapi saya rasa saya sampaikan tu saya pun tak faham. Apa tu ijmal? Ijmal ibu ayah dirahmati Allah bermaksud ringkas. Anak-anak kecil pun boleh hafal. Hantar anak-anak kita ke madrasah, mereka pun boleh hafal. Wujud, qidam, baqa. Terus kan. Saya dah baca banyak kali dah tadi. Itu ibu ayah dirahmati. Wujud apa? Wujud ada. Baqa apa? Baqa kekal. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ijmal. Ijmal tu apa? Ijmal itu ringkas. Cukuplah sekadar itu. Wujud ada, baqa kekal, mukhalafatuhu lil hawadith, beza dengan mana-mana makhluk. Cukuplah. Cukup bagi kita, insya-Allah kita dah cukup. Insya-Allah kemukminan kita, kepercayaan kita kepada Allah sudah yakfi, sudah memadai. Walau bagaimanapun ibu ayah dirahmati Allah, untuk mengetahui wujud Allah Subhanahu wa taala, dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala ialah ayat Quran sekian. Dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah imam yang kata Allah itu wujud? Siapakah Abu Musa al-Asy'ari? Siapakah Abu Hazan al-Asy'ari? Siapakah itu? Siapakah ini? Apakah dalilnya? Manakah surah Al-Quran dia? Apakah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala wujud? Ibu ayah dirahmati Allah, itu dipanggil dalil tafsili, terperinci. Terperinci tak perlu saya terangkan dekat sini. Bahkan saya sendiri bukan orang yang arif dalam benda ini. Mengaku saya bukan orang yang bijak pandai tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara tafsil. Kan? Maknanya dalil-dalil semua kita tahu. Oh tidak. Ibu ayah dirahmati Allah, seterusnya sifatun naqaish, sifat kekurangan. Sama juga kita wajib mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin ada sifat Adam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat kekurangan, 20 sifat wajib, 20 sifat kekurangan. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala ada mana-mana sifat kekurangan. Allah berhajat kepada makhluk. Tak mungkin. Allah berhajat kepada tempat. Tidak mungkin. Itu kita panggil tafsili. Ijmali. Secara umum. If the kids can do it, why can't we? Kenapa kita tak boleh nak hafal? Hafal sikit je, tak banyak. Nombor akaun boleh hafal, dan akan tak boleh hafal sikit-sikit daripada dalil-dalil yang penting ini. Ibu ayah dirahmati Allah, seterusnya 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara tafsili, secara detail ibu ayah dirahmati Allah. Itu ibu ayah dirahmati Allah tidak wajib kepada kita ibu ayah dirahmati Allah untuk mengenal satu persatu secara perinci. Satu persatu secara perinci. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita kata tadi, 20 20 4 20 21.
Allah Ta'ala ada 20 sifat wajib. Allah Ta'ala ada 20 sifat mustahil. Sifat mustahil ini dia berlawan sifat wajib lah. Sifat wajib Allah ada, lawan dia tak ada. Allah kekal, lawan dia binasa. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil bagi Allah. Dah berapa? Dah 40. Harus bagi Allah, Allah ada satu sifat. Apa dia? Nanti kita terangkan. So total 20 tambah 20 tambah 1 jadi 41. Faham? Faham. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Apa dia? Nantilah. Saya tak tahu ke? Tahu apa tak tahu pula kan? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh kan? Ada sifat mustahil tak bagi para Rasul? Ada 4 yang berlawanan dengan siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Sifat harus bagi Allah SWT, bagi Rasul ada berapa? 1. Berapa semua? 9. 41 tambah 9 berapa? 50. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, aqaidul iman, akidah iman juga dikenali bukan dengan sifat 20. Ada juga yang menyimpulkan tauhid yang kita belajar ini sifat 50. Hai, macam mana ni? Pening? Jangan pening. Jangan pening, jangan pening. Saya ambil contoh. Baby saya kan, ni kita letak nama Maryam. Saya nak letak nama Maryam. Kemarin anak saya tanya nama apa, kata ayam masak merah. Sebab saya tak tahu kenapa saya nak letak ayam masak merah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, mak dia pula Maryam. Oh, tak cukup lah Maryam, kata mak dia. Mak dia kata nak nama lain. Jom tanya bapak dia, tanya guru kita lah, Mona Sharif, tanya ayahnya Ustazah Adawiyah. Ayahnya dia pula kata letaklah nama Maryam. Maryam apa saya tak ingat. Ada satu nama Maryam. Tanya mak saya kata Maryam Iman. Nak melalak pula. Maryam Iman kata mak saya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Maryam Iman ke, Maryam Jamilah ke, Maryam Firdaus ke, Maryam Ali ke, Maryam Ahmad ke, Maryam Mariana ke, ibu ayah yang dirahmati Allah, ia menunjukkan kepada orang yang sama. Nama je beza. Sifat 20 ke, sifat 50 ke, sifat 51 ke, yang penting ciri-ciri dia itu sama. Ia menunjukkan kepada ilmu yang sama. So don't get yourself confused. Jangan kita confusekan diri kita, ni apa. Dia mudah, ilmu ni mudah sangat untuk kita faham. InsyaAllah sifat 20 ni sangat mudah. Sangat mudah untuk kita faham, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sekadar itu saja pada malam ni. Saya minta maaf, saya rasa tak selesai dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka saya buat video ini dan saya share dekat grup. Mudah-mudahan bermanfaat lah bagi kita. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa pun kita belajar ilmu tauhid ni, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, idza sa'alaka ibadi, bila mana hamba aku minta aku, tanya aku, fa inni qarib, tahu tak aku ni dekat. Ibu ayah dirahmati Allah, Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segala rintihan hati kita. Tak payah kita cakap pun Allah dah tahu. Belum nak cakap, belum nak tersedik dalam hati pun Allah tahu. Itulah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Khalik, Tuhan yang memiliki saya dan dia, yang memiliki kita. Hebat Allah SWT menjadikan beliau. Kadang kita we are too modern. Kita macam terlampau rasa kita ni hebat. Ibu ayah dirahmati Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia, ada hamba-hamba Allah yang berusaha siang dan malam untuk mendapatkan anak. Kalau Allah kata tak nak bagi, dia tak nak bagi. Ya, ada subur sekalipun,
subur sekalipun, gangguan, dihilangkan jin sekalipun, kalau Allah kata tak nak bagi, tak nak bagi. Dan mengandung 9 bulan, esok mati anak, banyak benda macam tu. Ibadah rahmatullah, ada orang tak mau ada anak, tak mau ada anak, tak nak, Allah bagi. Siapakah yang bagi ni? Allah. Dia maha kaya, dia maha kaya, dan dia bagi ikut suka dia, bukan ikut suka kita. Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi, bila mana hamba ku tanya aku, fa inni qarib, aku ni dekat. Ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling dekat ialah 2/3 malam. Waktu tu kita disuruh bangun, mengadu nasib dengan Allah Subhanahu wa taala, cerita segala, mengadu kepada Allah. Tahu mengadu kan? Mengadu, anak kecil mengadu dengan mak dia, walaupun tak tahu bahasa mak dia, dia cakap juga. Kucing, dia jumpa tuan dia, dia bercakap juga dengan tuan dia. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalik ujibu da'wata da'i idza da'an, aku perkenankan permohonan bila dimohon. Ayo, masa yang ada, minta dengan Allah. Minta apa je, minta je. Nak minta apa je, minta. Nak minta kapal terbang, ustaz gila lah, minta aja. Nak minta kereta, nak minta rumah, nak minta isteri, nak minta selesaikan masalah, nak minta tak ada masalah, nak mintalah. Suka dia nak bagi ke tak nak. Kulidu Allah wa idu Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah bagi tahu, katakanlah olehmu ya Muhammad, suruhlah oleh Allah, mintalah Allah, atau mintalah nama-nama Allah, Ar-Rahmanu Jalla Jalalu, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Nama-nama Allah, sebutlah nama-nama Allah, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyuruh atau meminta kepada Allah dengan menggunakan perantaraan Asmaul Husna, walillahil Asmaul Husna ud'u, Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang baik, minta dengan Allah